Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar STPM 2020 dan 2021. Cikgu harapkan pelajar-pelajar berada dalam keadaan sihat dan dapat meneruskan pembelajaran sehingga ke pada peperiksaan. Berjumpa lagi untuk siri E-Class kita kali ini, dan untuk kali ini fokus perbincangan cikgu ialah tadbir urus negara. Berdasarkan sukatan pelajaran, selain daripada pelajar-pelajar belajar tentang Malaysia sejahtera, kita juga didedahkan dengan tajuk tadbir urus negara yang mana para pelajar akan membincangkan ataupun akan mengetahui pelbagai kaedah, cara, peranan ataupun tugas kerajaan dalam mengurus negara kita. Untuk hari ini, objektif pengajaran dan pembelajaran kita, cikgu harap di akhir pelajaran, pelajar akan mencapai objektif yang telah kita tetapkan. Seterusnya kita tengok objektif yang kita akan capai selepas kita membincangkan tajuk tadbir urus negara. Okey, objektif hari ini ialah menghuraikan takrif, ciri, prinsip, kepentingan dan cabaran tadbir urus negara. Kerana dalam tadbir urus negara, pelbagai perkara kita perlu kaji dan juga pelajar-pelajar perlu memahami supaya pelajar dapat menjelaskan kepentingan dan juga cabaran tadbir urus negara hari ini. Okey, seterusnya untuk tadbir urus, yang pertama, cikgu yakin ya pelajar-pelajar telah mengetahui takrif dan ciri. Kerana apabila kita mula dengan sesuatu topik atau tema baru, takrifan dan ciri ini adalah penting untuk pelajar-pelajar fahami. Dan seterusnya, bagi tadbir urus negara, kita juga didedahkan dengan sistem dan struktur pentadbiran. Melalui sistem dan struktur pentadbiran, pelajar boleh lihat bagaimana kerajaan kita ataupun negara kita ditadbir berdasarkan sistem dan struktur yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam proses tadbir urus negara, kita juga tengok pelaksanaan. Apa yang dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaan itu perlu mencapai tahap seperti yang ditetapkan. Dan kalau kita tengok tadbir urus negara juga perlu mengikut seperti yang dinyatakan dalam perlembagaan persekutuan. Selain itu, selepas pelajar-pelajar mengetahui takrif dan ciri, sistem dan struktur pentadbiran, para pelajar juga perlu mengetahui kepentingan dan cabaran tadbir urus baik. Kerana kepentingan dan cabaran inilah yang berlaku dalam perkembangan negara ataupun kehidupan kita seharian. Jadi di sini penting bagi pelajar mengetahui cabaran tadbir urus negara. Seterusnya, untuk tadbir urus negara secara ringkas ya, tindakan yang dilaksanakan oleh golongan yang mempunyai kuasa daripada pelbagai peringkat pengurusan untuk mencapai kecemerlangan, kecekapan, persamaan, penglibatan yang menyeluruh, ketulusan dan accountability dalam pengurusan dan pentadbiran. Ataupun dengan kata lain, kita dapat rumuskan bahawa tadbir urus ni meliputi semua aspek pengurusan negara. Terutamanya kita nak kepada kecemerlangan dan kecekapan. Okey, seterusnya, aspek utama dalam tadbir urus seperti yang para pelajar telah baca ataupun telah ulang kaji, yang penting ialah yang pertamanya prestasi. Prestasi ini
fokus kepada menyampaikan perkhidmatan secara cekap dan berkesan. Cekap dan berkesan ini penting untuk memastikan tadbir urus berjalan dengan lancar. Selain itu, bagi prestasi, juga untuk memastikan value for money dan juga pengurangan pembaziran. Dan kita tahu pembaziran ini akan merugikan negara. Jadi untuk meningkatkan prestasi, kita pastikan semua yang dibelanjakan itu adalah sesuai ataupun mempunyai keuntungan, ataupun kita kata value for money dan sesuai dengan apa yang telah dibelanjakan. Selain itu, aspek kedua yang utama dalam tadbir urus ialah pematuhan. Pematuhan ini melibatkan agensi, organisasi yang mematuhi undang-undang, peraturan, piawaian serta mengamalkan kejujuran. Selain daripada itu, kejujuran, integriti, accountability, ketulusan perkongsian maklumat dan sebagainya ni penting dalam tadbir urus, dan pelajar akan sentiasa jumpa dengan istilah integrity, accountability dan juga ketulusan kerana ini penting dalam aspek tadbir urus. Okey, seterusnya kita tengok secara sepintas lalu prinsip utama tadbir urus. Hari ini cikgu cuba ulang kaji ya untuk tajuk tadbir urus ini supaya pelajar-pelajar boleh menyusun cara untuk pelajar ulang kaji pelajaran nanti sehingga kepada peperiksaan. Antara prinsip utama tadbir urus baik yang pelajar-pelajar telah diajar ya oleh guru-guru ialah satunya fokus kepada pelanggan. Fokus kepada pelanggan ini ialah kalau kita tengok, kita sentiasa kata customers is always right. Jadi pelanggan ini penting dalam tadbir urus yang baik. Yang kedua, beretika. Apa-apa sahaja yang kita buat, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan sikap dan sifat, kita perlu beretika. Dan yang ketiga ialah ketelusan. Ketelusan ini selalunya kita fokus kepada telus dalam penyampaian maklumat. Kita telus menyatakan sesuatu supaya maklumat yang disampaikan itu dapat diterima seperti yang sepatutnya. Yang keempat, integriti. Integriti terutamanya dalam tadbir urus amat perlu kepada mereka yang memegang tanggungjawab, tak kiralah sesiapa pun, terutamanya kalau dalam perkhidmatan awam. Dan integriti ini penting untuk meningkatkan ataupun kita kata untuk memastikan kita dapat menghasilkan tadbir urus yang baik. Selain itu, kita juga ada prinsip accountability. Accountability, integriti seiring dengan perkembangan. Kalau kita tengok sekarang ini tadbir urus baik, kita perlu kepada sikap dan sifat ini supaya kita dapat memastikan segala urusan dalam pentadbiran itu berjalan dengan lancar. Yang keenam, efektif dan efisien. Sekiranya integriti dengan accountability digabungkan dengan efektif dan efisien, sudah tentu kita akan dapat pengurusan yang baik dan sesuai dengan kerajaan yang ingin menghasilkan tadbir urus baik ataupun kita kata good governance. Yang ketujuh, pengurusan perubahan. Dalam perkembangan hari ini, kalau kita tengok, perubahan sentiasa berlaku dan kita mesti bersedia menghadapi perubahan. Jadi di sini perlu ada pengurusan tentang perubahan supaya perubahan-perubahan yang berlaku itu dapat ditangani dengan baik. Dan yang terakhir ialah pengamanahan dan pengawasan. Jadi selain daripada beretika, ketelusan dan sebagainya itu, kita perlu amanah dan pengawasan ini perlu kepada pemantauan supaya prinsip-prinsip ini dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, seterusnya kita lihat ciri tadbir urus baik. Ada pelbagai ciri tadbir urus baik. Antaranya yang pelajar boleh nyatakan ialah yang pertama, berintegriti. Integriti ini dalam konteks yang lebih luas ya, pelajar boleh hurai dalam pelbagai aspek. Yang kedua, budaya kesegeraan. Budaya kesegeraan ini penting untuk kita menyelesaikan urusan mengikut masa yang ditetapkan. Yang ketiga, bekerjasama dan bersepakat.
Bekerjasama dan bersepakat ini lebih mudah untuk melaksanakan sesuatu kerana bila kita bekerja dalam kumpulan, bila kita bekerja secara bersama-sama, sebarang tugas yang diamanahkan akan menjadi lebih ringan dan lebih mudah dilaksanakan. Dan begitu juga kalau dalam tadbir urus baik, ini akan memberi impak yang besar kepada tadbir urus negara. Yang keempat, ciri tadbir urus baik juga ialah menimba ilmu dan meningkatkan kemahiran. Menimba ilmu untuk meningkatkan kemahiran. Kita tahu belajar ini kita tidak akan berhenti, ya, long life learning. Jadi di sini menimba ilmu untuk meningkatkan kemahiran kerana kita sentiasa belajar, ya. Yang kelima, mengutamakan pelanggan. Okey, seperti tadi juga kalau kita tengok dalam prinsip tadi kita utamakan pelanggan. Jadi dalam ciri ini juga pelanggan diutamakan. Yang keenam, inovasi dan kreativiti. Inovasi dan kreativiti ini juga penting kerana selain daripada kita menimba ilmu pengetahuan, kita juga perlu inovatif dan juga kreatif dalam melaksanakan tugasan ataupun dalam menguruskan tadbir urus negara tadi. Yang ketujuh, musyawarah dan penglibatan. Kita sentiasa bermesyuarat, berjumpa, berbincang untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Dan cara bermesyuarah, berbincang, bermesyuarat ini penting untuk kita selesaikan isu-isu yang berlaku sama ada secara segera ataupun perkara-perkara tersebut perlu diselesaikan untuk tempoh-tempoh yang tertentu. Dan yang terakhir, salah satu ciri tadbir urus baik juga ialah menganggap aduan sebagai hadiah. Semua orang kita rasa tidak selesa bila kita dikritik, bila kita ditegur, ya, tentang tugasan yang kita buat. Walau bagaimanapun dalam ciri tadbir urus, bila kita menganggap aduan itu sebagai hadiah, ini akan memberi satu motivasi untuk kita membaiki kelemahan kita supaya kita boleh mengurus dengan lebih baik. Seterusnya, kita lihat tentang kepentingan tadbir urus. Untuk soalan esei, biasanya kita lebih kepada soalan-soalan umum yang melibatkan kepentingan dan pelajar boleh menyatakan semua yang baik tentang tadbir urus. Antaranya ialah yang pertama, memperkasa daya saing negara. Daya saing perlu untuk membawa negara ke peringkat yang lebih tinggi dan kita kena bersaing untuk meningkatkan pencapaian. Yang kedua, menjana potensi insan. Kita ada modal insan dan kita nak modal insan yang cemerlang. Potensi insan ini boleh digilak melalui sistem pendidikan yang baik, dengan memberi ilmu pengetahuan yang baik dan dengan pembelajaran sepanjang hayat. Selain itu, kepentingan tadbir urus juga ialah menerajui transformasi perkhidmatan. Transformasi perkhidmatan. Dalam perkhidmatan sentiasa ada perubahan yang perlu ditransformasi, yang perlu diubah mengikut perkembangan semasa. Contohnya sekarang dengan ledakan teknologi maklumat dan ICT, perkhidmatan juga perlu diubah. Seterusnya, meningkatkan kualiti perkhidmatan. Perkhidmatan ini penting dan kita nak perkhidmatan yang berkualiti selain daripada perkhidmatan yang cekap. Kerana kualiti ini akan menentukan tahap perkhidmatan sesuatu pihak ataupun seseorang ataupun individu, dan kualiti perkhidmatan ini akan menjadikan negara juga mempunyai tadbir urus yang baik. Dan yang terakhir untuk kepentingan tadbir urus ialah memenuhi ekspektasi pelanggan. Kalau pelajar-pelajar perhatikan, pelanggan ini merupakan ataupun stakeholder ini merupakan pihak yang penting untuk menentukan tadbir urus itu baik ataupun tidak, kerana mereka akan mengemukakan pendapat, aduan, pandangan dan sebagainya ke arah penambahbaikan untuk tadbir urus yang lebih baik. Okey, seterusnya,
kita lihat cabaran tadbir urus baik. Dalam dunia hari ini kita menghadapi pelbagai cabaran dan yang paling utama sekali ialah globalisasi. Dunia tanpa sempadan hari ini ataupun globalisasi ini menjadi cabaran kepada semua negara, terutama dalam tadbir urus. Untuk mentadbir negara serta mengurus negara dalam arus globalisasi ini perlu kepada ketahanan yang tinggi. Selain daripada globalisasi, cabaran juga meliputi daya saing. Daya saing juga merupakan salah satu cabaran dalam tadbir urus baik kerana kita kena bersaing dengan pelbagai aspek. Kita bukan saja bersaing dalam negara tetapi kita juga bersaing dengan luar negara dan juga antara bangsa. Selain itu, sistem penyampaian khidmat awam. Ini perlu kerana dalam cabaran tadbir urus baik, sistem penyampaian khidmat awam ini sentiasa menjadi isu dan dibincangkan dan pelanggan-pelanggan sentiasa memberi perhatian kerana masyarakat perlu kepada sistem penyampaian yang baik. Mereka nak kepada maklumat yang jelas dan mereka juga perlu kepada pengetahuan tentang sesuatu perkara sekiranya kerajaan ingin menyampaikan sesuatu maklumat. Yang seterusnya cabaran tadbir urus ialah integriti. Ya, walaupun kita bincangkan banyak integriti, ketelusan, accountability, tetapi ini berbalik kepada sikap individu masing-masing dan contohnya bagi yang melaksanakan tugas penjawat awam misalnya, integriti ini penting dalam melaksanakan tugas kerana tugas itu telah diamanahkan kepada mereka untuk dilaksanakan dengan baik. Seterusnya pengaruh TMK, teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi ini begitu mempengaruhi dunia hari ini terutamanya dalam tadbir urus negara. Oleh itu, untuk kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi maklumat ini, tadbir urus juga perlu menggunakan teknologi maklumat supaya sistem penyampaian mereka lebih cekap. Dan sekarang ini dengan ada teknologi moden melalui internet, kita tengok maklumat ini akan sampai kepada masyarakat ataupun kepada rakyat dengan lebih cepat. Dan cabaran tadbir urus juga ialah meliputi pembangunan modal insan. Pembangunan modal insan ini juga penting balik kepada individu yang akan menguruskan cabaran tadi. Kita perlu kepada modal insan yang berkualiti, modal insan yang boleh membawa negara ke arah kejayaan dan juga kecemerlangan. Seterusnya, kita sentuh sikit tentang kesan tadbir urus baik. Ya. Ada pelbagai kesan dan hari ini cikgu akan fokus kepada beberapa kesan yang penting. Yang pertama, meningkatkan prestasi perkhidmatan kerajaan. Kesan tadbir urus baik dalam meningkatkan prestasi perkhidmatan kerajaan ini, kalau kita tengok fokus kepada prosedur kerja SOP yang jelas. Seperti sekarang kita kena mengikut SOP, prosedur kerja. Contohnya SOP supaya kita dapat putuskan rangkaian COVID. Jadi sama juga dalam bidang tugas tadbir urus kena ada SOP. Seterusnya mesra pelanggan. Mesra pelanggan efisien, profesional dan cemerlang. Kita perlu mesra pelanggan sebab dalam tadbir urus kita memberi perkhidmatan kepada pelanggan dan kita mesti melayan mereka dengan baik dan dengan cemerlang. Yang kedua, kesan yang kedua ialah memudahkan urusan orang ramai. Memudahkan urusan orang ramai ini fokus kepada organisasi yang sistematik membolehkan rakyat senang berurusan. Bila rakyat senang berurusan, sistem penyampaian lebih cekap. Bila sistem penyampaian lebih cekap, tadbir urus akan menjadi lebih baik dan lebih berkualiti. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Ekonomi negara penting kerana sekiranya tadbir urus lemah, ekonomi juga akan terkesan. Oleh itu,
pengurangan kos penyelenggaraan, peningkatan produktiviti dan maksimum keuntungan ini akan meningkatkan ekonomi negara. Sebab sekiranya negara dapat tingkatkan produktiviti, hasil akan bertambah dan kita akan meningkatkan ekonomi negara, dan ini juga berkait dengan tadbir urus. Kesan yang seterusnya ialah yang keempat, meningkatkan imej negara. Ini penting untuk hubungan baik antara kerajaan dan orang ramai serta penggunaan sumber secara maksimum. Hubungan baik, imej ini bukan sahaja imej dalam negara, tetapi imej negara kita dengan negara luar. Jadi hubungan baik ini akan membentuk satu imej negara yang baik dan kita akan dipandang tinggi oleh masyarakat luar. Selain itu, penggunaan sumber secara maksimum juga dapat meningkatkan imej negara kerana sekiranya berlaku pembaziran, ini menunjukkan tadbir urus yang lemah. Yang kelima, menyemai sikap positif kaki tangan awam. Ini penting bagi kaki tangan awam. Budaya dan etika kerja perlu ke arah memupuk nilai positif. Banyak nilai positif yang boleh diamalkan, dan sekiranya kaki tangan awam ini dapat memupuk nilai positif, secara tak langsung akan memberi kesan kepada tadbir urus yang baik. Seterusnya, bagi tajuk tadbir urus ini, soalan lebih fokus dalam soalan objektif, soalan struktur dan juga soalan esei. Ketiga-tiga bahagian ini, A, B, C ini ada soalan yang berkaitan dengan tadbir urus. Okey, contoh kita tengok soalan yang pertama. Yang manakah pernyataan yang boleh menjejaskan integriti tadbir urus yang baik? Soalan ringkas sahaja, yang manakah pernyataan, dan seperti yang telah cikgu nyatakan sebelum ini, pelajar-pelajar perlu mencari kata kunci bagi soalan dalam soalan objektif, dan mungkin kata kunci ini juga ada pada pilihan jawapan A, B, C, D yang diberi. Okey, kita tengok contoh jawapan bagi soalan nombor 1. Tadbir urus baik itu adalah kata kunci, fokus soalan, dan menjejaskan integriti. Fokusnya ialah menjejaskan integriti. Dan pilihan jawapan yang diberi ialah prosedur kerja yang kompleks, kepimpinan yang bersifat terbuka, penggunaan sumber yang maksimum serta struktur organisasi diperkemas. Kalau kita tengok soalan ini, yang menjejaskan integriti ialah prosedur kerja yang kompleks. Sepatutnya prosedur kerja lebih ringkas, lebih mudah. Tetapi bila prosedur kerja yang kompleks akan menyebabkan menjejaskan integriti kerana pegawai awam merasa sukar untuk menyelesaikan masalah. Dan untuk jawapan B, kepimpinan yang bersifat terbuka itu baik sebenarnya untuk integriti ataupun untuk tadbir urus baik. Sama juga dengan C, penggunaan sumber yang maksimum adalah satu faktor yang baik untuk tadbir urus. Dan D, struktur organisasi diperkemas juga itu merupakan ciri tadbir urus yang baik. Seterusnya, bagi soalan yang kedua, yang manakah kepentingan tadbir urus baik? Okey, ni juga fokus kepada tadbir urus. Soalan yang ringkas. A, menambahkan bilangan tenaga kerja. Tidak semestinya tenaga kerja itu ditambah, tadbir urus akan lebih baik. Mungkin berkualiti, mungkin kurang berkualiti. B, memberi keyakinan kepada pelabur asing. Pilihan jawapan yang tepat di sini ialah memberi keyakinan kepada pelabur asing. Kenapa? Kerana untuk tadbir urus baik, tadi kita tengok imej negara meningkat. Imej negara meningkat menyebabkan orang luar memandang tinggi kepada negara kita dan pelabur asing juga akan melabur modal di negara kita. Untuk jawapan C, meningkatkan bilangan sektor awam yang diswastakan. Kalau kita tengok kepentingan tadbir urus, meningkatkan bilangan sektor awam yang diswastakan ni bukan kepentingan utama tadbir urus baik. Jadi kita tidak pilih jawapan untuk C. Dan jawapan D, meluaskan pengaruh kerajaan dalam pelbagai bidang ekonomi. Jawapan ini juga umum, sedangkan fokus jawapan kita ialah nak tadbir urus yang baik. Okey. Seterusnya, bagi soalan nombor 3, kesan pengurangan kerenah birokrasi dalam urusan kaunter pejabat kerajaan ialah,
Jadi di sini kita tengok kerenah birokrasi ni juga salah satu perkara yang ada dalam tadbir urus. Jadi di sini berdasarkan pilihan jawapan yang diberi, pelajar-pelajar perlu memilih jawapan yang paling tepat. Jadi untuk soalan objektif, pelajar perlu mencari kata kunci dan mungkin kata kunci itu ada dalam soalan dan mungkin juga ada dalam pilihan jawapan. Jadi kita sama-sama tengok pilihan jawapan bagi soalan nombor 3. Bagi soalan nombor 3, kesan pengurangan kerenah birokrasi. Fokus soalannya ialah kerenah birokrasi. Urusan kaunter di pejabat kerajaan. Kita bukan fokus kepada swasta. Kita fokus kepada pejabat kerajaan. Jadi kesan kita kurangkan kerenah birokrasi. Jawapan yang paling tepat di sini ialah A, tahap kepuasan pelanggan meningkat. Kenapa kita tak pilih B, C dan D? Kerana bilangan pegawai kaunter bertambah tidak semestinya akan meningkatkan kualiti ataupun akan mengurangkan kerenah birokrasi. C, waktu berurusan di kaunter dipendekkan. Kalau waktu urusan di kaunter dipendekkan, ini akan menyebabkan banyak masalah ataupun urusan tertunda dan tidak dapat diselesaikan. D, keselesaan di kaunter perkhidmatan bertambah baik. Kerenah birokrasi ini bukan sahaja melibatkan di kaunter perkhidmatan bertambah baik, tapi kerenah birokrasi ini melibatkan proses-proses untuk menyelesaikan sesuatu urusan. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang keempat. Tadbir urus yang terbaik dalam sektor awam adalah berteraskan prinsip. Ini merupakan gabungan pilihan jawapan dan kita tengok pilihan jawapan yang paling tepat. Di sini kita pilih dua jawapan yang paling tepat di sini iaitu integrity dan accountability. Kenapa kita tidak pilih jawapan prosedur dan budi bicara, dan saya yakin pelajar-pelajar memang cukup yakin dan tahu bahawasanya prosedur dan budi bicara itu bukan termasuk dalam prinsip tadbir urus yang baik. Jadi pilihan jawapan kita ialah 1 dan 4 B. Seterusnya kita beralih kepada soalan struktur. Bagi tadbir urus yang baik ini juga banyak soalan-soalan yang disoal dalam bahagian B untuk soalan struktur. Contoh, nyatakan 4 amalan yang boleh meningkatkan kecekapan agensi awam. Okey, nyatakan 4 amalan yang boleh meningkatkan kecekapan agensi awam. Jadi kita senaraikan 4 amalan yang meningkatkan kecekapan agensi awam. Kita tengok pilihan jawapan. Kecekapan sesuatu agensi awam, fokus kepada tadbir urus. Mengurangkan kerenah birokrasi. A. B. Memaksimumkan penggunaan TMK. TMK ialah teknologi maklumat dan komunikasi. Meningkatkan kemahiran kaki tangan dan juga penambahbaikan prosedur kerja. Kalau pelajar tengok, untuk meningkatkan kecekapan sesuatu agensi awam, kita tengok yang fokus soalan kerenah birokrasi, penggunaan TMK, kemahiran kaki tangan, prosedur kerja. Di depan itu ialah kita menggunakan kata tugas, mengurangkan, memaksimumkan, meningkatkan. Sebab di sini ini adalah amalan, adalah perbuatan. Apa yang agensi awam buat. Jadi jawapan kita menjurus kepada apa yang diamalkan. Seterusnya kita tengok soalan yang ke-6. Jelaskan 2 langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan daya saing negara. Okey, jelaskan 2 langkah. Jadi langkah ini bila kita kata jelaskan, seperti biasa soalan struktur kita akan ada 1 idea dan 1 huraian. Jadi idea ni boleh ditulis dalam 1 ayat ataupun boleh ditulis dalam 2 ayat. Contoh jawapan yang kita boleh gunakan untuk soalan ini, untuk menjawab soalan ini, A, langkah yang boleh diambil ialah meningkatkan kualiti pendidikan. Itu adalah idea. Huraiannya dengan meningkatkan kualiti pengajaran. Kita bagi jawapan yang ringkas tetapi padat sebab kita menjurus kepada langkah dan menggunakan kata kerja. Jawapan yang kedua, memantapkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Itu ideal. Huraiannya iaitu dengan meningkatkan ketelusan proses dan prosedur kerja. Dan pelajar boleh tengok perkataan-perkataan yang cikgu highlightkan dengan warna yang berbeza itu adalah fokus yang pelajar perlu bagi perhatian. Seterusnya kita tengok soalan yang ke-7. Nyatakan 4 kesan tadbir urus baik kepada sektor awam negara. 4 kesan tadbir urus. Tadi di peringkat awal kita telah bincang kesan kan?
Antara jawapan yang calon ataupun pelajar boleh kemukakan ialah mengelakkan pembaziran. Cukup ya, dengan dua perkataan jelas kita menyatakan kesan mengelakkan pembaziran. B, meningkatkan daya saing negara. C, memantapkan pengurusan dan pentadbiran awam negara. Dan D, meningkatkan imej pentadbiran sektor awam negara. Jadi perkataan-perkataan ataupun kata kunci fokus kepada jawapan seperti pembaziran, daya saing, pengurusan dan imej itu pelajar-pelajar perlu beri penekanan ya supaya jawapan kita jelas. Seterusnya, kita tengok pula soalan esei ya. Dan bagi takbir urus ni juga banyak soalan-soalan karangan ataupun soalan esei yang dikemukakan untuk peperiksaan. Antaranya ialah kecemerlangan tadbir urus dalam perkhidmatan awam menuntut ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti, huraikan. Seperti biasa untuk soalan esei, pelajar perlu mencari isu. Isu dia ialah kecemerlangan tadbir urus. Kemudian pelajar perlu mencari fokus soalan. Fokus soalannya ialah ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Kemudian pelajar juga perlu menganalisis ada kombinasi jawapan atau tidak. Bagi soalan ini hanya satu ayat sahaja dan kombinasi jawapannya ialah 5+0. Jadi calon perlu menjawab kelima-lima idea itu ialah ciri, menuntut ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Jadi dalam jawapan, pelajar perlu menyenaraikan ciri. Jadi ciri itu mesti dibezakan ya antara satu ciri dengan ciri yang lain. Contoh, katakan pelajar mengambil ciri kebertanggungjawabban. Jadi untuk ciri yang pertama, kebertanggungjawabban ni pelajar kena hurai bagaimana ciri kebertanggungjawabban ini boleh membawa kepada kecemerlangan tadbir urus. Dan ini merupakan ciri kepimpinan yang berkualiti. Sama juga sekiranya pelajar memberikan ciri ketelusan. Bagaimana ciri ketelusan ini? Huraikan bagaimana ciri ketelusan ini boleh membawa kecemerlangan tadbir urus. Jadi bila kita menghurai, kita perlu fokus kepada apa kehendak soalan. Okey, yang seterusnya kita tengok soalan yang ke-9. Tadbir urus baik memerlukan kecekapan pegawai awam. Oleh itu, pelbagai usaha perlu dilakukan bagi meningkatkan kualiti pegawai perkhidmatan awam, huraikan. Jadi kita tengok di sini sama juga, tadbir urus merupakan fokus ataupun merupakan isu soalan. Sekarang ini ayat yang kedua, kalau kita tengok pelbagai usaha perlu dilakukan bagi meningkatkan kualiti pegawai perkhidmatan awam, huraikan. Jadi di sini kombinasi jawapan juga 5+0 kerana ayat pertama itu tadbir urus baik memerlukan kecekapan pegawai awam. Itu adalah penerangan memerlukan kecekapan pegawai awam. Oleh itu pelbagai usaha perlu dilakukan bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. Jadi di sini pelajar perlu fokus kepada usaha. Contoh usaha yang pelajar boleh huraikan ialah latihan. Katakan kita bagi latihan kepada pegawai awam, jadi pegawai awam ini tadi dapat menjalankan tugas dia dengan baik kerana dia mempunyai pengetahuan yang cukup kerana telah diberi latihan untuk dia menyelesaikan tugasannya. Selain itu, katakan pelajar memilih motivasi kerja. Motivasi kerja juga merupakan salah satu usaha yang boleh dilaksanakan untuk memastikan tadbir urus baik. Dan bila pegawai perkhidmatan awam mempunyai motivasi, mereka akan bekerja dengan lebih baik dan ini menjadikan tadbir urus lebih berkualiti. Seterusnya, kita tengok soalan yang ke-10, juga soalan esei. Kerenah birokrasi dalam sistem pentadbiran kerajaan boleh menjatuhkan imej perkhidmatan awam. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil untuk menanganinya, huraikan. Sama juga soalan ini kalau kita tengok kerenah birokrasi dalam sistem pentadbiran kerajaan, itu isu soalan.
boleh menjatuhkan imej perkhidmatan awam. Itu fokus soalan. Oleh itu pelbagai langkah, itu juga fokus soalan, perlu diambil untuk menangani, huraikan. Jadi kombinasi bagi jawapan ini ialah 2-3 ataupun 3-2. Dan pelajar-pelajar mesti menyatakan ataupun menyenaraikan beberapa cara bagaimana ataupun cara kerenah birokrasi itu menjatuhkan imej untuk satu bahagian. Dan bahagian yang kedua, langkah. Okey, contoh kalau calon menyatakan cara menjatuhkan imej ataupun bagaimana kerenah birokrasi boleh menjatuhkan imej perkhidmatan awam, salah satunya ialah penyalahgunaan kuasa. Bila berlaku penyalahgunaan kuasa dalam pelbagai aspeknya, penyalahgunaan kuasa ini akan menyebabkan imej perkhidmatan awam jatuh. Contoh, kalau berlaku rasuah, semua akan memandang rendah dan ini akan menyebabkan tadbir urus kerajaan ini akan jadi lemah. Dan bahagian langkah, kita tengok pelbagai langkah kita ada untuk memastikan supaya dapat menangani kerenah birokrasi dalam sistem pentadbiran kerajaan tadi. Contohnya meningkatkan integriti. Bagaimana kerajaan nak supaya pegawai awam ini mempunyai integriti? Bagaimana kita nak tingkatkan integriti pegawai awam? Selain daripada itu, banyak lagi cara-cara lain ataupun langkah lain yang pelajar-pelajar boleh nyatakan. Jadi cikgu rasa untuk penerangan bagi tajuk tadbir urus negara, pelajar boleh gunakan sebagai ulang kaji dan pelajar telah memahami apa yang perlu dipelajari untuk tajuk tadbir urus, memandangkan tajuk ini juga merupakan salah satu tajuk yang penting untuk peperiksaan. Oleh itu, cikgu harap pelajar akan menggunakan bahan ini untuk mengulang kaji bagi menghadapi peperiksaan nanti. Dan kita akan jumpa insya-Allah untuk siri akan datang jika berkesempatan. Jadi oleh itu, buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti, usaha tanpa henti. Sekian, terima kasih.